Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 27 Ogos. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Penubuhan Jawatankuasa Perundingan pelbagai peringkat bagi Kementerian Kesihatan KKM dengan Kerajaan Sarawak diharap dapat mempercepatkan pembinaan Pusat Kanser Sarawak yang telah lama tertangguh. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dalam satu hantaran di Facebook berkata, cadangan penubuhan Jawatankuasa itu dibincang semasa kunjungan hormat beliau bersama rombongan terhadap Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa di Putrajaya Jumaat lepas. Datuk Seri Dr. Sim memberitahu perkara lain yang turut dibincangkan termasuklah mengenai keperluan perkhidmatan kesihatan di Sarawak selain tuntutan-tuntutan Sarawak berkaitan autonomi kesihatan di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Sementara itu, Dr. Zaliha menerusi perkongsian di Facebook memberitahu antara perkara yang perlu segera dimuktamadkan mengenai pembinaan Pusat Kanser Sarawak adalah tapak pembinaannya, model pembiayaan, penyediaan sumber manusia dan kepakaran serta pengoperasian pusat itu kelak. Jelas Dr. Zaliha mengambil kira slogan dan prinsip segulai sejalai Kerajaan Persekutuan melalui KKM komited dalam mempertimbang tuntutan tersebut. KKM juga akan memainkan peranan sebaiknya dalam memastikan penyediaan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti demi kesejahteraan rakyat Sarawak. Kementerian Sumber Manusia dan Kerajaan Sarawak masih menyelesaikan beberapa perkara berhubung pindaan Ordinan Buruh Sarawak agar selaras dengan Akta Kerja 1955 pindaan 2022. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata, perkara tersebut perlu dibincangkan bersama Kerajaan Negeri sebagai menghormati hak-hak Sarawak sebelum rang undang-undang untuk meminda ordinan itu dibentangkan di Parlimen. The next sidang persidangan Parlimen is Oktober. Tak sempat untuk kita bentangkan dalam persidangan bulan Oktober nanti. Ada beberapa perkara lain, perkara tertentu yang perlu kita selesaikan dan Kementerian Sumber Manusia bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Sarawak akan merunding dan akan selesaikan ada beberapa perkara yang kita kena selaraskan dulu, dan selepas kita siap itu kita akan bawa untuk kelulusan dan mungkin tahun depan lah, most likely. Jelasnya, setakat ini perbincangan berjalan dengan lancar dan mengambil kira isu-isu yang dibangkitkan di negeri ini. Justru rang undang-undang itu belum dapat dibentangkan di Parlimen Oktober ini dan dijangka akan dimuktamadkan tahun depan. Pindaan ordinan itu membolehkan semua pekerja di Sarawak menikmati hak dan faedah yang sama seperti di negeri-negeri lain. Akta Kerja 1955 pindaan 2022 yang berkuat kuasa pada 1 Januari tahun ini di Semenanjung Malaysia antara lain memperuntukkan tempoh bekerja dipendekkan dari 48 jam kepada 45 jam, cuti paternity dinaikkan kepada 7 hari dan cuti bersalin dipindah dari 60 hari kepada 98 hari. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas program Dialog Perburuhan di Kuching. Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak mahu para majikan memberi peluang kepada golongan pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini terutama kepada pemohon yang memenuhi syarat serta kriteria yang ditetapkan majikan. Beliau juga meminta agar para pencari kerja bersifat positif serta tidak melepaskan peluang pekerjaan yang telah disediakan oleh organisasi dan agensi yang mempunyai kekosongan jawatan. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada Karnival Kerjaya dan Pendidikan Seberkas Siri ketiga di Pusat Persidangan Serian bersempena sambutan Jubli Emas Seberkas 2023. Teks ucapan beliau dibaca oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja merangkap pengerusi Berkas Cawangan Bukit Semuja, John Ilus. Dianjur bersama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sarawak, sebanyak 20 agensi pekerjaan dan pendidikan mengambil bahagian pada program sehari tersebut. Karnival yang julung kali diadakan oleh Seberkas dan Perkeso itu berjaya memberi peluang kepada 97 calon menyertai sesi temuduga oleh majikan dengan 15 calon berjaya ditawarkan pekerjaan.
Kerajaan sedang mengkaji untuk meningkatkan had kelajuan kenderaan di Lebuh Raya Pen Borneo, Sarawak. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Dr. Jerub Susil berkata, memandangkan ia sebuah lebuh raya perlu bagi menetapkan had kelajuan yang lebih tinggi. Katanya kajian itu akan mengambil sedikit masa mengambil kira projek berkenaan yang kini telah mencapai 97% siap. Based on the standard yang ada, the speed limit that we put up is based on what is required. What is the maximum is Design speed limit is 100. the design speed limit is 100, tapi we put 90 saja. Dato' Dr. Jerib menjelaskan perkara ini kepada media selepas Majlis Perasmian Kempen Jelajah Advokasi Keselamatan 2023 di Lebuh Raya Pen Borneo di Serian. Selain had laju, pihaknya juga akan menambah baik pemasangan papan tanda di sepanjang Lebuh Raya Pen Borneo. Perkara itu juga perlu diambil kira kerana terdapat rungutan akan kurangnya papan tanda arah untuk masuk ke pekan-pekan utama di sepanjang Lebuh Raya terbabit. Kempen sehari itu dihadiri seramai 250 orang melibatkan ketua-ketua masyarakat di bahagian Serian. Rame Doledoh yang telah mula dijalankan sejak 2014 harus diangkat sebagai perayaan tahunan suku kaum Kayan di peringkat daerah Belaga. Ia bukan sahaja diadakan di kawasan penempatan semula bakun di Sungai Asap, malah merangkumi kawasan rumah panjang di hilir empangan hidroelektrik bakun. Cadangan tersebut disuarakan Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon semasa merasmikan Pesta Doledoh edisi ke-8 di Umar Balui Ukap, Sungai Asap. Kami memang bersepakat untuk mengadakan perayaan-perayaan ini untuk menyatukan rakyat. Jadi seperti yang dikatakan oleh penghulu tadi, suku kaum Kayan dengan Rami Doledoh, suku kaum Kenya dengan Ladong Bio, suku kaum Kajang dengan Savek, dan suku kaum Penan dengan adat Tapo Penan. Jadi kita ingin melihat suku-suku kita ini dapat menjadikan perayaan ini sebagai signature event. Justeru, beliau berharap Persatuan Kayan Sarawak Sungai Asap dapat mengembangkan Rame Doledoh ke peringkat daerah Belaga seperti mana Ladong Bio yang dilakukan oleh Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Sungai Asap. Beliau percaya Doledoh yang signifikan dengan perayaan selepas musim menuai itu menandakan tahun baharu bagi masyarakat Kayan menjadi medan mengukuhkan hubungan serta melestarikan budaya dan amalan tradisi kaum itu. Malah menurut Cukpai, Doledoh berupaya memperkenalkan serta mempromosikan adat dan budaya asli kaum Kayan kepada masyarakat setempat. Venue-venue bagi acara bola sepak dan futsal Sukan Malaysia Sukma 2024 di Sarawak akan dinaik taraf mengikut keadaan padang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC Awang Putra Yusri Awang Rizwan, pihaknya juga sudah bersedia berdepan Sukma 2024 bagi acara berkenaan. Perbincangan mengenai venue bagi acara tersebut juga sudah dibuat, melibatkan beberapa bahagian antaranya Sibu, Bintulu dan Mukah. Katanya, naik taraf venue adalah perlu supaya mutu permainan peserta pada tahap terbaik selain mahu menjadi penganjur sukma terbaik negara. So dari segi peruntukan saya rasa itu mungkin masih dalam rancangan kami. Sam Padang memang perlu ada meja naik taraf. Sam Padang cuma sikit ada naik taraf. So dia berlainan ikut lokasi dan keadaan padang tersebutlah. Dalam perkembangan lain, Awang memberitahu Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS hanya menerima dana kira-kira RM350,000 sahaja tahun ini dan jumlah itu hanya cukup untuk urusan pentadbiran, pengurusan serta sedikit allowance. Justeru, bagi program-program pembangunan berkaitan bola sepak, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah telah meminta FAS untuk bekerjasama dengan SSC. Jelas Awang, penganjuran Liga Bola Sepak SSC FAS B20 misalnya merupakan dana SSC dan diuruskan FAS. Persatuan Veteran Tentera Malaysia PVTM Negeri Sarawak bahagian Miri sentiasa proaktif dalam menganjurkan pelbagai program sebagai usaha untuk menabur bakti kepada masyarakat melalui program kemasyarakatan.
Presiden PVTM Negeri Sarawak Bahagian Miri Francis Yeo Wan Hui berkata jika dahulu semasa dalam tentera mereka berkhidmat untuk negara, namun kini telah bersara, matlamat persatuan adalah membantu masyarakat melalui program khidmat komuniti. Because we are NGO, we need fund to run the office and public donation sometimes. One of the purpose we are doing is to collect some public donation. Di samping khidmat komuniti, hasrat persatuan ialah mendidik generasi muda mengenali dan menghargai jasa veteran tentera semasa berkhidmat untuk negara. Beliau berharap kerajaan akan sentiasa menyokong badan bukan kerajaan NGO bagi menyalurkan dana untuk menggerakkan persatuan menjalankan aktiviti. Selain mengadakan program kemasyarakatan, objektif penubuhan persatuan adalah membantu dan menyokong ahlinya yang memerlukan. Beliau berkata demikian semasa kempen derma darah dan pameran pencegahan dadah oleh agensi anti dadah kebangsaan daerah Miri di Miri. Kerjasama semua pihak amat penting bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan dalam komuniti adalah terjamin. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Dirwana Azrul berkata, pelibatan rakan strategik sangat diperlukan bagi menggerakkan aktiviti kemasyarakatan di kampung dan di kawasan perumahan di bandar-bandar. Beliau menyatakan setiap agensi kerajaan, baik di peringkat pusat dan negeri, sentiasa saling melengkapi seperti kawasan rukun tetangga KRT yang lebih memfokuskan kepada kesepaduan sosial, manakala Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK lebih kepada pengurusan dan pentadbiran kampung. JPNIN melalui KRT akan mempromosikan rukun negara bagi menerangkan kepada rakyat, terutamanya generasi muda, makna yang tersurat dan tersirat dalam rukun negara supaya mereka menghayati erti sebenar ikrar itu. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan keselamatan komuniti KRT daerah Miri di Dewan Masjid Darul Hana, Kampung Lambir, Miri. Menurutnya lagi, Kabinet telah meluluskan lafaz rukun negara dibaca penuh pada 25 Julai 2023 yang lalu. Justru Kementerian Perpaduan Negara menyarankan setiap KRT perlu menyahut cabaran ini di setiap akar umbi supaya agenda perpaduan dapat diperluaskan. Baik, seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Munawar dan Raja Sofia. Salam Malaysia Madani.